KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Kemahiran Sukan bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sekarang ni saya berada di Pusat Squash Nasional yang terletak di Bukit Jalil. Sebab hari ini kita akan belajar bagaimana nak bermain squash bersama dengan seorang coach yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasalah, jom lihat profil ini. Bersama dengan saya, Coach Syahril. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar, Coach? Alhamdulillah sihat. Saya sebenarnya bila dengan Coach ni, saya rasa gerun tau. Sebab tengok badan Coach, steady je. Tapi badan saya berbody-body. Baik, Coach. Jadi bila sebut tentang squash ni, apakah pencapaian yang paling tinggi yang tak dapat dilupakan oleh Coach? Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri dulu lah. Boleh. Tak kenal saya pula kan. Jadi saya Coach Syahril Syahidan, merupakan jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga merupakan jurulatih kebangsaan yang sudah berkhidmat lebih daripada 10 tahun lah. 10 tahun? Lama Ya. tu, Coach. Baik, Coach. Bila sebut tentang sukan squash ni juga, antara nama yang sangat kita kenali ialah Datuk Nicol and David. Betul? Ya, betul. Jadi apa istimewanya Datuk Nicol and David? Okey, Datuk Nicol David ni merupakan satu idola lah, ikon Betul. untuk semua sukan squash lah. Dia merupakan juara dunia 8 kali dan berada di ranking nombor 1 dunia selama 9 tahun. Lama tu. Memang dia idola lah. Betul. Untuk squash dan juga ikon kepada squash-squash lain juga. Betul. Kita nak jadi juara bukan senang. Dan yang paling susah, kita nak kekalkan kejuaraan kita. Dan bila sebut juga tentang sukan squash ni, bukan hanya Datuk Nicol and David yang kita kenali. Ramai lagi atlet-atlet. Cuma kita nak tahu juga keluaran dari sekolah yang mana. Okey, Kebanyakan atlet kita ni. semua orang nak tahu kan? Betul. Sebenarnya kilang atlet squash ni adalah atlet kebangsaan, remaja kebangsaan ni di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Jadi semua pemain kebangsaan merupakan atlet di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kebanyakannya keluaran dari Sekolah Sukan Bukit Kebangsaan Bukit Jalil. Okey, Coach. Apa pentingnya kita kena aktif bersukan ni? Okey, kalau kita tahu ialah untuk sihat lah. Ya. Dan juga kalau ikut sukan squash ni, kita tahu ramai atlet menggunakan peluang bersukan ni untuk belajar di luar negara, di US. Jadi memang saya galakkan atlet sukan ni mesti balance, seimbang dengan akademik. Kita nak aktif dan kita pun nak seimbang dari Ya, sudut betul. akademik. Okey, Coach. Kalau lihat kita hari ni banyak yang kita pegang. Saya pegang raket. Coach mungkin ada juga pegang bola kan. Dalam poket betul. saya nampak tu, timbul-timbul tu. Jadi mungkin Coach boleh terangkan sedikit apakah peralatan kita ni. Okey, semestinya lah yang paling penting sekali raket squash lah. Okey, kalau kita tengok ada beza raket badminton, raket squash, raket tenis berbeza. Betul. Jadi squash ni dalam kategori yang di tengah. Badminton kecil, squash sederhana, tenis tu besar sedikit. Jadi kalau kita lihat di sinilah raket squash ada lebih kurang macam raket tenis lah, tapi dia punya luas ni ataupun ni bentuk dia tu kecil sedikit. Baik. Dan kemudian kita ada juga penggunaan bola, Coach. Jadi bagaimana bola yang kita gunakan? Okey, hari ini saya akan tunjukkan 3 jenis bola squash. Okey, so kita ada 3 jenis, iaitu bola warna hitam, warna biru dan juga warna putih. Okey, so ni adalah ada peranan. So bola hitam ni memang digunakan untuk kejohanan lah. Okey, untuk kejohanan di gelanggang ni. Okey. Dan kalau kita lihat bola putih ni adalah gelanggang yang gelas yang penuh tu. Jadi kita kena gunakan warna putih. Sebabnya untuk dapat lihat lah. Ini gelanggang putih, kita warna hitam lah, baru boleh nampak. Okey. So satu lagi warna biru. Warna biru ni biasanya dia tak perlu warm up pun ni. Dia terus boleh main. So digunakan oleh atlet beginner. Jadi 3 jenis bola untuk 3 jenis gelanggang yang berbeza, Coach. Betul. Dari sudut penggunaan kasut, Coach, boleh ke pakai apa jenis kasut? Alright, okey. So di sini saya tunjuk contoh kasut yang dibenarkan untuk squash ke, badminton ke. Kita tengok sini kasut yang dibenarkan ialah
dia ada tulis kat sini non-marking. Non-marking. Okey, di sini mungkin tak nampak lah. Okey. Tapi setiap tapak kasut tu dia akan tulis no marking. Maknanya kasut ini saja dibenarkan untuk bermain di gelanggang squash. Sebab apa kita tidak benarkan kasut seperti kasut jogging? Kerana boleh meninggalkan kesan dan itu yang menyebabkan lantai menjadi licin. Betul. Jadi pastikan untuk main squash kena pakai kasut yang no marking. Okey, baik. Ya. Jadi untuk keselamatan kena cari kasut yang di bawah tu ditulis non-marking. Yes, Betul, Coach? betul. Baik, Coach. Ada orang tanya saya, ini spek untuk berjalan-jalan ke? Bukan. Ini spek ni ada fungsi dia. Ya, betul. Apakah fungsi dia? Okey, untuk squash bagi kategori bawah 19 tahun, kita perlu memakai eyewear. Okey, ini bukan eyewear yang yang orang buat kerja tu kan. Yeah. Tapi ini khas untuk pemain squash. Jadi pemain bawah 9 tahun wajib memakai eyewear sebelum masuk. Yeah. Kalau tak pakai memang tidak boleh bermain walaupun latihan. Betul. Walaupun anda hebat tapi kalau tak pakai eyewear tak boleh juga masuk Betul. pertandingan. Ya, Rasa handsome lah Coach pakai eyewear ni. Baik Coach. Jadi kita dah tahu dah apakah perbezaan raket, squash, badminton dan juga tenis. Kita pun dah tahu dah apakah kasut yang selamat untuk kita pakai semasa bermain. Jenis bola juga sudah kita kenali. Ya. Dan sekarang Coach kita nak berehat seketika. Boleh ke? Boleh. Kita nak bagi badan kita cergas kembali selepas ini pastinya dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Coach Syahril. Yep. Kalau kita lihat di bawah saya dengan Coach ada garisan garisan berwarna merah. Jadi apakah fungsi garisan in out ini Coach? Okey, sebenarnya ramai yang tanya kat luar Betul. sebenarnya. Okey. Jadi yang secara asasnya yang kita perlu tahu di mana kawasan yang kita akan main. Okey. So yang pertama kita nak tahu mana yang masuk, mana yang keluar. Okey. Kalau kita lihat di sini kat depan, kalau anda dapat lihat garisan atas tu, kalau sudah melepasinya tidak dikira in. Manakala di bahagian tepi juga sama juga. Kalau sudah menyentuh dinding di atas line merah itu juga tidak dikira. Itu yang asasnya lah. Out lah. Ya, betul. Baik, dan kita lihat di bawah kita juga ada kotak servis kan? Ya, Ada betul. garisan servis. Jadi mungkin Coach boleh ceritakan sedikit. Okey, kalau kita lihat di sini kotak kecil ni adalah merupakan kotak untuk servis. Kita tunjuklah macam mana nak servis. Tapi ini adalah garisan kotak kecil yang pemain perlu servis. Okey. Semasa servis, pemain itu perlu memukulnya masuk ke dalam kotak yang besar ini. Bukan kecil tu, tapi masuk dalam kotak yang besar. Kotak pihak lawan lah. Pihak lawan, Bukan betul. kotak pihak kita lah. Betul. Okey, baik. Ya. Bagaimana dari sudut mata Coach? Dari sudut mata squash ni? Okey, untuk mata squash kita pakai 11 poin. Okey, tapi untuk game yang penuh kita memakai format best of 5. Okey, di mana pemain perlu memenangi 3 games. Daripada 5 tu perlu menang 3 games. 3 games. Kalau contoh dia 2-1, perlu menang lagi 1 game. Sehinggalah 5 game lah. Tapi kalau dia boleh habiskan 3 game tu, dia akan menang lah. Satu game tu berapa mata dia Coach? Okey, yang saya cakap tadi 11 poin. 11 so, poin. dia kira macam pingpong lah. Ramai orang main pingpong kan? Ya, betul. So, dikiraan dia seperti pingpong. Beza dengan badminton lah. Badminton 21 kan? Ya, betul. Dan Jadi, satu lagi beza. Satu lagi yang saya nak tambah. Jika 10 sama. betul. 10 Seri. sama. Ya, seri kan? 10 sama. Untuk memenangi game tu, perlu menang beza 2 poin. Contoh dia, 12-10 ataupun 13-11. Okey, so itu yang akan menentukan pemenang untuk game itu. Jadi itu mata squash tak sama dengan badminton, hanya 11 mata dan kita kena menang paling kurang 3 game. Baik Coach, saya bila dengar tak sabar pula kita nak demonstrasi ni. Tapi macam biasa sebelum kita nak demonstrasi, apa kata kita buat sedikit pemanasan badan, boleh Coach? Boleh. Teruskan. Jom. Okey, dalam sesi pemanasan badan kali ini saya bersama dengan atlet remaja kebangsaan iaitu Putri Rania. Apa khabar Putri?
Ya. Bezalah badan dengan saya. Dia memang nampak atlet punya inilah. Okey, coach. Jadi apakah mula-mula yang kita nak buat? Okey, saya akan tunjukkan. Jadi Lokman boleh follow lah. Boleh, cikgu. Okey, kita ada 2 exercise yang saya nak tunjukkan. Bagaimana atlet squash membuat aksi memanaskan badan. Okey. Jadi yang pertama iaitu stretch untuk di bahagian shoulder, bahagian bahu menggunakan getah regangan. Okey, yang pertama ialah kita lihat di sini. Okey, boleh? Boleh. Okey, pusing ke belakang. Okey. Okey. So ini dipanggil dynamic warm up. So kita perlu bergerak. Okey, untuk regangan di bahagian bahu. Okey, kita boleh buat dalam kiraan 15 kali. Okey, boleh ya? Boleh, coach. Okey, cantik. Okey, alright. Jadi yang kedua yang saya akan tunjukkan ialah aktiviti lunges. Okey, ini biasa untuk atlet squash, dia perlu menggunakan lunges. Alright. Okey, so yang pertama perlu lunges, kemudian angkat. Okey. Kembali semula. Okey. Angkat. Alright, pastikan kaki di belakang itu ke bawah sedikit ya. Okey. Alright, cantik. Alright, okey. Baik, kita minta aktif lah. Okey, lagi boleh, coach. aktif kan. Kita sikit tak apalah. Alright. So, Puteri Rania akan tunjukkan secara penuh lah untuk aktiviti regangan di bahagian bahu. Okey. Berapa kali, coach, buat ni? 15 kali. 15 kali. Okey. So, boleh. Okay, mula tu kita boleh buat slow dahulu. Okey. Alright. Okey, jadi kita akan rasa Okey. Saya dah 10 dah. Dah 10 lah, lagi 5. Lagi 5 lah. Alright. Okey. Baik. Okey. Baik. Ini Cantik. apakah dia punya kelebihan dia, coach? Okey, kelebihan squash memerlukan pukulan. Jadi memang kita perlu kata longgarkanlah bahagian shoulder ni untuk elakkan cederaan Betul. masa melakukan pukulan nanti. Okey, baik. Untuk yang kedua, okey, sesi pemanas badan yang kedua yang Rania akan tunjukkan ialah lunges. Okey, menggunakan juga getah regangan supaya kedua-duanya boleh aktif lah. Ya. Okey, okey, silakan. Alright, kalau kita lihat kedudukan kaki di belakang bawah jatuh Okey. Okey, aman Alright. Betul, coach, saya buat. Okey. Alright, cantik. Okey. Okey. Alright. Okey, itulah 2 aktiviti pemanas badan yang saya tunjukkan pada hari ini. Pastikan anda memakai eyewear untuk bagi kalau anda bawah 19 tahun, ini adalah untuk menjamin keselamatan awak semasa bermain. Okey, baik, coach. Saya rasa pun saya punya bahu, saya punya tangan pun dah rasa renggang-renggang tu. Ya. Jadi sekarang, coach, kita nak tahu juga bagaimana dengan lantunan. Okey. Adakah jenis lantunan ni? Alright. Bagaimana? Okey, sebelum saya tunjukkan nanti bagaimana lantunan, so saya akan beritahu 2 perkara yang lantunan yang dibenarkan Okey. dan lantunan yang tidak dibenarkan nanti. Jadi yang pertama, lantunan perlulah maksimum 1 kali saja lantunan. Sekali saja. Tak boleh 2 kali, sekali saja dah perlu ambil. Okey. Jadi nanti lebih detail saya akan tunjukkan secara demo. Okey. Jadi lebih fahamlah nanti. Okey? Apa kata, jom kita lihat demo. Jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, dan juga Coach Syahril, juga atlet remaja kebangsaan kita, Puteri Rania. Setiap permainan ada kemahiran yang perlu kita kuasai. Antaranya ialah pegangan raket,
pukulan bola dan juga kedudukan kaki. Betul tak, Coach? Betul. Dan Ya. kata jom kita dengarkan bagaimana pegangan raket yang betul. Okey, untuk yang sesi pertama saya akan tunjukkan bagaimana cara memegang grip raket squash. Dia ada beza squash, badminton, tenis. Jadi untuk squash kita kena pastikan raket face kita, kalau kita sini raket face ni terbuka Kita lihat terbuka kat sini. Okey. Jadi dan yang kedua ialah cara kita memegang raket itu seperti bersalam. Semua dah pernah bersalam kan? So macam mana kita bersalam? Ialah seperti ini. Okey, saya tangan kiri saya tunjuk kat kiri, sama je lah. Okey, sebenarnya kita macam bersalam. Okey. Jadi di sini kita ada penjuru kat sini. Kalau kita dapat rasa kan. Kalau dapat rasa kat sini, Betul. kita ikut kat sini, kemudian kita akan nampak akan menyentuh di antara raket ini. Itu yang akan membolehkan raket itu terbuka. Okey? Berbeza dengan tenis. Tenis kita kena pastikan bola tu raket face dia tertutup. Macam ni kan? Kalau raket tenis macam ni kan? Betul. So squash ni kita lihat raket face dia kena terbuka dan cara pegang dia ringkas saja. Okey, seperti bersalam. Dan kita lihat di sini ada rasa macam tajam kan? Rasa tajam kat sini. So pastikan menyentuh di antara jari ini. Okey. Itu adalah antara cara pegang raket squash. Supaya kita boleh keluarkan kekuatan yang Ya, betul. betul. Betul tu. Ya, betul. Itu dari sudut pegangan raket. Bagaimana pula dari sudut pukulan? Okey, untuk pukulan pula kita perlu tunjuklah, saya kena tunjuklah kan. betul. So ada 3 poin yang penting, iaitu kita panggil back swing. Yang kedua, impact dia, kat mana kita nak pukul bola. Ketiga, kita nak tengok follow through. Okey, ada orang pukul macam ni, so kita nak follow through ke belakang. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara pukulan yang betul dalam squash. Okey, boleh kita teruskan? Boleh, Coach. Alright. Okey, yang pertama kalau kita lihat, saya panggil lah. Boleh. Mana? Okey. Kedudukan dia ke raket Cuba fokus kat cara pegang. So bila saya cakap back swing, pastikan raket itu sentiasa di atas. Okey. So cara pegang dah betul dah tu. Okey. Kemudian kita nak point impact, kat mana kita nak pukul. Okey. Jarak pemain tangan dengan bola itu mestilah di sini. Pastikan kita tahu jarak dia. So bila kita pukul, okey, kemudian follow through. Okey. Ya. Okey, sangat simple saja, sangat ringkas. Ada 3 poin saja untuk memukulnya. Okey, kita lihat Puteri Rania untuk kita lihat secara jelas dan jelas bagaimana dia membuat 3 step untuk memukul secara yang betul. Okey, Rania silakan. Okey. Alright, sekali lagi. Okey, back swing, point impact and then follow through. Okey, jelas? Nampak Alright. tu, kencang tu. Ya. Ya, baik. Jadi itu pukulan yang betul. Dan bagaimana dengan kita punya ni, Coach? Kedudukan kaki kita. Okey, secara asasnya kalau pemain-pemain barulah kita galakkan untuk mempunyai step dia lah. Ya. Okey, yang pertama pukulan forehand drive. Kita buat kata forehand drive. So pastikan kedudukan kaki bila melakukan forehand adalah kaki kiri perlu berada di hadapan dahulu. Oh, sini Okey, contoh dia macam tu Kalau kita tengok kalau badminton kaki kanan. Betul. Okey, untuk squash perlu menghadap di dinding tepi. Okey, dan kaki perlu ke kiri di hadapan dahulu di sini. Okey, baru kita buat. Okey, berbanding manakala backhand, okey, kita memerlukan kaki kanan. Okey, pastikan kaki di depan dulu yang di hadapan. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Boleh? Bagaimana untuk forehand, maknanya pastikan kaki kiri berada di hadapan dahulu, bengkokkan badan. Okey, pastikan back swing. Okey, dan boleh teruskan pukul. Okey, nampak jelas? Simple saja. Okey, satu lagi kita akan lihat backhand. Okey, backhand dahulu, sama juga kaki kanan di hadapan, back swing dan memukul. Okey, alright. Okey, baik, Rania. Kita nak tengok pemain orang kata remaja kemasan macam mana cara jelas, cantik lagi lah orang kata kan. Ni baru mungkin ada sikit-sikit kurang kayu kan. lagi. Kayu lagi. Okey, Rania cuba di tengah kita lihat pukulan untuk step untuk kaki. Cuba buat tepi. Semua tak nampak ke tepi. Maknanya forehand kat sana. Okey, kaki
kanan di hadapan dulu dan back swing, swing. Okey, lihat itu adalah pukulan untuk forehand. Kemudian untuk backhand pula, kita lihat kaki kanan perlu berada di hadapan dahulu. Tunjukkan yang baik, rendahkan badan. Okey, back swing dan terus memukul. Okey, jelas? Jadi itu adalah antara, kata kalau dah boleh ni, dah boleh main squash lah. Boleh main ayat. Ya, betul. Jadi itu dia. Pegangan raket kena betul. Yang kedua, kita belajar bagaimana pukulan yang betul. Dan yang ketiga, kedudukan kaki pun kena betul supaya kita dapat mata. Betul. Baik, Coach. Jadi banyak yang kita belajar hari ini, Coach. Jadi kita pun dah berada di hujung. Bagaimana, Coach? Mungkin kita nak dengarkan sedikit rumusan dari Coach. Okey, belum tu. Kita nak buat demo dahulu. Demo yang penuh. Okey, kita nak buat demo yang Boleh? penuh. Jadi jelaslah kita boleh lihat dengan bola. Tadi Betul. kita tak ada bola. Tadi kosong. Sekarang kita menggunakan bola. Okey. Macam mana pergerakan tangan, iaitu pukulan dan juga kaki. Kita combine. So, kita boleh lihatlah secara jelas bagaimana untuk melakukan pukulan dalam squash. Baik, jom. Menyesal lawan Rania ni. 3-0. Satu game pun tak menang ni. Aduh, tak apa. Saya akan berlatih. Sampai satu tahun saya akan dapat lawan dengan Rania. Baik, Coach. Kita pun sudah berada di penghujung. Sebelum kita nak tamatkan, apa kata Coach, kita buat sesi penyejukan badan. Okey, baik. Alright. Dah penat-penat kan? Kita Betul. dah main. Jadi saya akan tunjukkan dua contoh bagaimana kita untuk sesi penyejukan badan. Okey? So kita panggil statik lah. Statik kita dah banyak pakai bahu. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita nak sejukkan dia lah. Betul. Otot kita balik kan. Okey, so yang pertama sama kita statik saja. So kita just tarik saja. Okey. So, kita dapat rasa lah. Okey, kita dapat kendurkan balik otot-otot. Okey. Kemudian tarik. Okey. Jadi kita boleh gunakan raket untuk warm up, cooling down, kita boleh guna Alright. Okey. Alright. Okey, ni adalah contoh dia lah untuk tangan. Okey. Yang kedua kita boleh buat iaitu di bahagian hamstring. Kita dah banyak lari, kita dah banyak stretch, kita dah banyak lunges. Jadi ada satu lagi exercise untuk kita nak kendurkan balik ialah dengan kita stretch lah. Okey. Jadi saya akan tunjukkan. So, boleh duduk Okey. Boleh duduk. Kita buka kaki. Okey. Jangan besar sangat lah. Nanti Betul. jangan kan. Atlet tak apa. Okey, so kita guna raket. Okey, raket. Okey, so kita ke depan. Okey, tak perlu bergerak. Itu saja. Okey, tak perlu push. Okey, dalam kiraan 15 saat, kemudian kita boleh ke kaki kanan pula. Okey, kita dapat rasakan di bahagian hamstring Alright. Dalam kiraan 15 saat, kemudian kita akan tukar sebelah kiri pula. Okey. Alright. Okey. Rasalah, Coach. Rasa Kalau main kita penat kan? Kita Betul. dapat rasalah. Alright. Okey. So itu adalah contoh dua aktiviti penyejukan badan untuk squash. Baik, jadi itu yang boleh kita amalkan lepas kita bermain squash. Okey, Coach. Untuk yang terakhir, sedikit rumusan pembelajaran kita hari ini. Okey, secara asasnya anda semua sudah dapat lihat dan faham secara ringkas lah apa itu squash gelanggang. Nah, kita untuk seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk bermain squash pula. Okey, itulah sedikit rumusan dari Coach Syahril kita. Tapi sebelum tu, Coach, apa dah kita punya tagline, Coach? Okey, tagline kita hari ini ialah main-main juga. Tapi belajar jangan lupa. Okey. Main-main juga tapi belajar jangan lupa. Betul. Terima kasih kepada Coach Syahril, terima kasih kepada Putri Rania yang sudi bersama dengan kita hari ini. Ada rezeki, kita jumpa lagi dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Saya nak lawan Coach dah. Bye-bye.
KPM